keluarkanlah, jika sukan pemudakanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Okey tuan. Tak ada soalan. Tak ada soalan, kerja kita mudah tuan. Ya. Boleh dekat ruangan komen, semangat lagi ke tak semangat nak sambung kelas sesi yang kedua. Ya. Tulis dekat ruangan komen tuan. Semangat ke tak semangat nak sambung kelas kita sesi yang kedua tuan. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Aiwah, mumtaz. Mumtaz. Terbaik. Ya. Terbaik tuan. Semua kata semangat. Maka kita mulakan kelas kita sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Okey, baik. Jadi kelas kita yang kedua tuan, ya. Kita bahaskan dulu secara ringkas, ya. Topik terkait dengan apa? Terkait dengan jumlah. Ya. Topik terkait dengan jumlah. Boleh? Jumlah ni tuan-tuan dah belajar lah, kan? Dah banyak kali pun kita ulang. Bukan sekadar belajar, dah banyak kali pun kita ulang dan saya sebut sampai habis kelas kita akan tetap belajar ulang-ulang topik jumlah sebab dia yang paling penting. Ya. Dan tuan-tuan dah tahu keistimewaan jumlah, ilmu rangkap ni tuan-tuan dah tahu. Kita boleh membariskan bahasa Arab, boleh bercakap bahasa Arab, boleh faham bahasa Arab. Boleh apa lagi? Boleh untuk buat ayat dalam bahasa Arab. Itu tuan-tuan dah belajar kelebihan dia. Cuma apa yang saya terangkan tuan-tuan, ya, jumlah ini seperti yang saya sebut, dia adalah potongan-potongan ayat. Ya. Saya tak tulis hari ni, saya buat macam ni je. Ya, saya tak tulis tuan hari ni. Jumlah ini ialah potongan-potongan ayat, ya, yang mana potongan ayat tersebut, ya, yang mana potongan ayat tersebut mestilah sempurna maknanya. Mestilah sempurna maknanya, ya, dan juga tidak tergantung, ya, potongan ayat tersebut mestilah sempurna maknanya. Maknanya kalau dah sempurna tak tergantung lah, tak tergantung, kalau tergantung kira tak sempurna lah. Dan potongan ayat tersebut mestilah dibuat sebanyak mungkin tuan-tuan, ya. Yang ini kita dah belajar, acap kali saya ulang-ulang. Hari ini saya ulang, tak payah tulis dah sebab tuan-tuan saya yakin dah faham, dah ingat. Dan ya, kaedahnya pun saya dah bagi tahu pada tuan-tuan, ya. Kaedah bagaimana kita nak buat potongan ayat ni saya dah bagi tahu tuan-tuan, ya. Ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, tengok terjemahan mafhum. Betul? Kaedah yang kedua, kita boleh potong setiap sebelum haraf ataf. Tulis dekat ruangan komen dulu tuan, ya. Ingat lagi ke tak ingat? Ya, ingat lagi ke tak ingat tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ingat lagi ke tak ingat? Ingat lagi ke tak ingat? Tulis dekat ruangan komen. Kalau tak ingat ni tak tahulah ni. Sebab hampir, ya, bukan hampir, memang setiap minggu kita cerita pasal jumlah. Boleh? Terbaik. Mumtaz. Mumtaz. Cemerlang. Terbaik. Okey, sekarang tengok lagi saya. Jadi tuan-tuan, ya, apabila kita bahaskan tentang jumlah, kan? Apabila kita bahaskan tentang jumlah ni tuan-tuan,
maka automatik kita tahu jumlah ini dia terbahagi kepada berapa? Dia terbahagi kepada 2. Boleh? Dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, ya, kita ada yang pertama, tuan. Kita ada jumlah yang pertama, kita ada jumlah yang kedua. Jumlah yang pertama, kalaulah jumlah itu dia dimulai dengan kalimah isim, kita dah belajar jumlah tersebut kita namakan sebagai jumlah ismiyah. Boleh? Jumlah yang kedua, kalaulah dia dimulai dengan kalimah fa'il, tuan, ya, maka jumlah itu kita namakan sebagai jumlah fa'liyah. Boleh? Dan macam biasa, tuan-tuan, kalau jumlah itu dimulai dengan kalimah haraf, apa yang kita nak buat, tuan-tuan, tulis dekat ruangan komen. Ya? Kalau jumlah itu dia dimulai dengan haraf, adakah jumlah itu jumlah harfiah? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Ya, kalau jumlah tu mula dengan isim ismiyah, mula dengan fa'il fa'liyah, mula dengan haraf harfiah, ke bukan? Apa nak kena buat? Aywa, Allahu yuftah alaikum. Terbaik. Terbaik. Mumtaz. Mumtaz. Cemerlang, tuan-tuan. Ya? Setiap kali kalau jumlah itu dimulai dengan haraf, abaikan haraf tersebut. Terbaik. Kemudian kita belajar lagi, tuan. Apa yang kita nak kena buat setiap kali jumpa jumlah ismiyah? Boleh? Setiap kali jumpa jumlah ismiyah, setiap kali dah kita sebut, tuan. Setiap kali jumpa jumlah ismiyah, ingat cari 2 perkara. Ya, cari yang pertama, cari subjek. Yang kedua, cari predikat. Ya. Jumpa jumlah ismiyah, ingat, tuan, cari 2 perkara. Wajib cari subjek, wajib cari predikat. Boleh? Tak ada cari yang lain. Cari subjek, cari predikat. Itu 2 sahaja. Kalau jumpa jumlah fa'liyah pula, ya, jumpa jumlah fa'liyah, cari 3 perkara. Jangan cari 2. Jangan cari 5. Cari 3. Kan? Apa dia? Yang pertama, cari fa'il. Boleh? Cari fa'il dulu. Dah jumpa fa'il, barulah cari fa'il. Kemudian cari maf'ul kalau ada. Ya. Jumpa jumlah fa'liyah, cari 3. Fa'il, fa'il, maf'ul. Jumpa jumlah ismiyah, cari 2. Ya. Cari 2. Subjek, predikat. Dan tengok lagi, tuan. Ya. Saya dah sebut pada tuan-tuan, ya, baris untuk setiap jenis-jenis kalimah ini. Ya. Apa baris dia? Kita dah belajar. Kesemuanya berbaris depan kecuali maf'ul sahaja yang berbaris atas. Ya. Tulis dekat ruangan komen, tuan. Ingat lagi ke tak ingat ni? Kan? Ingat ke dah lupa? Kan? Ingat ke dah lupa ni perbahasan ni? Jumpa jumlah ismiyah, cari subjek, cari predikat. Jumpa jumlah fa'liyah, cari fa'il, fa'il, maf'ul. Subjek wajib bagi depan. Predikat wajib bagi depan. Fa'il wajib bagi depan. Maf'ul sahaja yang berbaris atas. Allahu yuftah alaikum. Terbaik. Azim. Mumtaz. Ya, mumtaz. Terbaik. Terbaik, tuan. Terbaik. Tuan-tuan kata ingat, terbaik. Hari ni saya nak bagi tahu tuan-tuan 1 perkara lagi. Apa lagi ni, Ustaz? Apa lagi ni? Pula dah. Okey, tengok saya, tuan. Saya dah bagi tahu tuan-tuan. Ya, saya dah bagi tahu tuan-tuan. Ya, baris yang ada dekat depan tuan-tuan ini, dia adalah baris asas. Tuan-tuan kena pegang sungguh-sungguh. Ingat subjek wajib bagi depan. Ingat predikat wajib bagi depan. Ingat fa'il wajib bagi depan. Ingat maf'ul wajib bagi atas. Ini baris asas, ya, yang tuan-tuan kena gigit dengan gigi geraham.
Gigit dengan gigi depan tak jadi tuan. Kena gigit dengan gigi geram. Gigit kuat-kuat. Supaya tuan-tuan tahu. Apa pun yang berlaku, mesti ingat juga pada baris asas ni. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa ustaz macam bagi wasiat ni? Kerana tuan-tuan, hari ni saya bagi tahu tuan-tuan, ada masa-masanya tuan-tuan, ya, ada masa-masanya tuan-tuan akan jumpa apa pula yang keluar ni. Ya. Ada masa-masanya tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa subjek kita tak dibaca dengan baris depan, tapi subjek kita dibaca dengan baris atas. Ada masanya tuan-tuan akan jumpa. Ada ke ustaz? Ada. Ada. Ada masa-masa tuan-tuan akan jumpa predikat sepatutnya baris depan, tapi tiba-tiba predikat dibaca dengan baris bawah. Nampak tak? Boleh jumpa ke ustaz? Tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Ya? Kita tahu dia subjek. Tahu dia subjek. Tapi sepatutnya baca baris depan, tiba-tiba baca baris atas. Baik, sekarang tengok saya. Kalau tuan-tuan jumpa situasi yang macam ni, subjek sepatutnya baca baris depan, tiba-tiba baca baris atas. Predikat sepatutnya baca baris depan, tiba-tiba baca baris bawah. Kan? Kalau tuan-tuan jumpa situasi yang macam ni, yang bawah ni, warna purple ni, jangan tuan-tuan kata ayat itu salah. Jangan tuan-tuan kata ayat yang tuan-tuan jumpa ni, oh ni salah ni, aku belajar. Jangan tuan-tuan, jangan. Ya? Jangan pula tuan-tuan kata, Ustaz Munir salah aja. Tak. Bukan tuan-tuan. Ya? Apabila tuan-tuan jumpa yang lain, ya? Lepas tu saya kata, yang asas ni tuan-tuan wajib pegang dulu. Apa pun berlaku, ingat asas ni dulu. Boleh? Kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, tiba-tiba subjeknya, dia dibaca dengan baris selain baris depan. Waktu itu, ya, kita kena cari sebab. Cari punca, kenapa dia dibaca macam tu. Predikat sepatutnya baris depan, tiba-tiba baca baris bawah. Jangan kata salah, tapi kena cari apa sebab. Kenapa kau ni? Kenapa dia dibaca dengan baris bawah? Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Tuan-tuan akan jumpa situasi ini. Waktu itu, ingat, cari punca. Kenapa? Sepatutnya, lepas tu saya kata, yang asas ni kena pegang. Ya? Asas ni memang kena pegang. Maka tuan-tuan kena cari punca. Ya? Bila tuan-tuan pegang asas, maka tuan-tuan tahu. Dia takkan berbaris lain depan. Barisnya, dia takkan berbaris atas, melainkan mesti ada punca dia. Aywah. Azim. Azim. Mumtaz. 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 Allahu yuftah alaikum. Terbaik tuan. Baik. Sekarang ni. Ya. Sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan kata faham. Jomlah kita motong ayat. Ya, jomlah kita potong ayat kita tuan-tuan. Ya, baik. Tengok dekat skrin masing-masing. Baik. Jangan potong dulu. Tunggu arahan saya. Boleh? Tunggu arahan saya. Ayat kita hari ni tuan. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi abudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, baik. Saya bacakan dulu terjemahan mafhumnya. Seperti biasa tuan-tuan, jangan tertipu. Ya, seperti biasa jangan tertipu dengan dekat tempat yang saya berhenti. Itu saya selalu pesan. Boleh? Baik, dengar dulu bacaan. Dengar dulu terjemahan mafhum tuan. Jangan potong dulu. Boleh? Dan Nabi Ibrahim AS ketika dia berkata kepada kaumnya, ya, sembahlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Saya ulang lagi. Dan Nabi Ibrahim AS ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka tuan-tuan, dalam ayat kita hari ini ada berapakah potongan yang sempurna? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Tulis dekat ruangan komen.
Tulis dulu tuan. Ada berapa potongan yang sempurna? Ya. Tengok baik-baik. Yang penting jangan ikut orang. Kadang-kadang ada yang ikut orang ni. Baik. Ada yang kata 2, ada yang kata 3. Semak lagi tuan, semak lagi baik. Ingat kaedah potongan saya dah ajar macam mana. Pertama, tengok terjemahan mafhum. Yang kedua, potong sebelum haraf ataf. Ingat dulu kaedah ni. Gunakan kaedah. Ya, haraf ataf tentu anda kenal kan? Okey. Maka jawapan kita hari ini ada khilaf ulama. Ya. Jawapan hari ini ulama berkhilaf. Ya, ulama berkhilaf. Ada yang kata 2, ada yang kata 3, ada yang kata 4. Tengok ada tak yang kata 5 ke 6 ke, rasanya tak ada. Setakat ni paling banyak 4 lah. Okey, ya. Ada yang kata 2, ada yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang kata 4 je lah, paling banyak 4. Okey. Kita tengok tuan. Macam biasalah, kita cek sama-sama. Puan Bunga, ya, tarik line merah sampai hujung. Ya, kita dah potong ayat dah ni. Puan Bunga baru kata faham. Okey, sekarang tuan. Kita cek sama-sama. Potongan yang pertama bermula daripada wa Ibrahimah sampai mana tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Potongan yang pertama wa Ibrahimah sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Wa Ibrahimah. Wa Ibrahimah. Sampai mana? Kita nak cari potongan. Kita nak cari potongan tuan-tuan. Boleh? Saya tak kata 2 salah. Saya tak kata 3 salah. Saya tak kata 4 salah. Moh kita semak sama-sama. Ya. Sekarang ya, wa Ibrahimah sampai mana? Azim, mumtaz, mumtaz, mumtaz. Allah yuftah alaikum. Ya. Potongan yang pertama wa Ibrahimah sampailah liqaumihi. Ya. Cerita yang pertama tuan-tuan, cerita yang pertama ialah Nabi Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya. Sempurna tak ayat ni? Sempurnalah. Kita faham tak? Faham. Dia kalau dia tergantung ni bila contoh Nabi Ibrahim ketika dia apa? Sekarang ni dia berkata. Berkata pada siapa? Kepada kaumnya. Maka wa Ibrahimah sampai liqaumihi ini satu potongan yang sempurna. Boleh? Satu potongan yang sempurna. Satu. Kemudian potongan yang kedua tuan-tuan bermula daripada u'budu. Ya. Bermula daripada u'budu sampai mana pula? Tulis dekat ruangan komen. Potongan kedua daripada u'budu sampai mana pula? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. U'budu tulis sampai mana? Yang ini ramai yang kata wattaqu. Tulis lagi. Sepakat ni jawapan ni. Ya. Puan Rana Jusoh. Puan Rana Jusoh dia khilaf. Ya. Yang lain? Yang lain semua kata wattaqu. Potongan yang kedua, u'budu sampai Allah sahaja. U'budullaha. U'budullaha. Apa yang Nabi Ibrahim kata? Yang pertama, u'budullah, sembahlah kamu kepada Allah. Sempurna tak? Sempurnalah. Dia satu cerita yang lengkap. Suruhan yang pertama, seruan yang pertama, Nabi Ibrahim seru pada kaum dia untuk sembah Allah. Sembahlah kamu kepada Allah. Ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga tuan. Yang ketiga. Daripada wattaku sampai mana pula? Boleh? Daripada wattaku sampai mana tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Potongan yang ketiga. Daripada wattaku sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Ni cerita yang kedua. Seruan pertama Nabi Ibrahim kata apa? Sembahlah Allah. Ya, sekarang ni potongan yang ketiga. Cerita yang ketiga tuan-tuan. Wattaku sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Ya, potongan kedua ni ramai salah kan? Tak apa. Kita baru belajar. Biasalah tu. Akan sampai satu masa tuan-tuan akan boleh potong dan jawapan itu adalah ijma', semua sama. InsyaAllah. Tak ada beza. Sebab tuan-tuan dah pandai time tu. Ya? Wattaku sampai mana? Ya? Wattaku sampai mana? Ya, puan rapi ayah ya, betul. Wattaku sampai hu. Jangan terlupa hu ni. Saya tak tulis lagi. Hu ni nya. Wa satu kalimah, ittaku satu kalimah, hu satu kalimah. Bermakna, ya, wattaku sampai hu. Yang ini ialah potongan kita yang ketiga. Maka seruan yang kedua, selepas Nabi Ibrahim dah seru kepada kaumnya, ya, untuk menyembah Allah, yang ketiga Nabi Ibrahim, seruan yang kedua Nabi Ibrahim seru, dan bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kemudian potongan yang keempat tuan. Potongan yang keempat daripada zalikum sampai mana pula? Ya, potongan yang keempat daripada zalikum sampai mana? Tulis lagi dekat ruangan komen. Tulis lagi dekat ruangan komen. Ya. Tulis tuan-tuan. Ya, tulis tuan-tuan. Tulis tuan-tuan. Ya. Potongan yang keempat daripada zalikum sampai mana? Dia khilaf ni, ramai kata lakum. Ya, ramai yang kata lakum. Tengok sekejap tuan, ya. Ramai kata lakum. Sekarang tengok tuan. Berkata, semak terjemahan mafhum tuan-tuan, pastikan semak betul-betul. Sekarang tengok. Ya, ramai kata lakum. Okey, tengok balik pada lembaran Quran sekejap. Tuan-tuan tengok pada zalikum khairul lakum. Okey, baik. Kalau daripada zalikum sampai lakum ni, kalau ikut terjemahannya memang sempurna. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Memang kalau kita potong dekat sini, dekat lakum, lepas lakum ni, memang dia satu terjemahan yang sempurna. Tetapi tuan-tuan tengok pula, in kuntum ta'lamuna, in kuntum ta'lamun, ya, agak-agak tuan-tuan, kalaulah saya kata, kan saya datang dekat tuan-tuan, saya datang dekat tuan-tuan ni, saya kata apa? Jika kamu mengetahui. Agak-agak tuan-tuan pelik tak? Ya, tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen, kalau tiba-tiba saya datang dekat tuan-tuan, tiba-tiba saya kata, jika kamu mengetahui. Agak-agak tuan-tuan pelik ke tak pelik? Kan? Kenapa ustaz ni? Tiba-tiba je jika kamu mengetahui. Ustaz salah makan ubat ke? Adakah ubat telan ustaz sapu? Ubat sapu ustaz telan? Ya, jawapannya pelik. Bermakna memang daripada zalikum sampai lakum ni dia sempurna. Tapi dia akan jadi pelik dekat in kuntum ta'lamuna. Maka in kuntum ta'lamuna dia akan sempurna bila dia disekalikan dengan zalikum khairul lakum. Ya, itu kena pandang baik-baik tuan. Maka soalan saya, potongan yang keempat daripada zalikum sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Potongan yang keempat daripada zalikum sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Potongan yang keempat. Mana zalikum sampai mana? Tulis tuan-tuan. Aywa.
Aywa. Mumtaz. Mumtaz. Taulah jawapan yang sama. Potongan yang keempat daripada zalikum sampailah habis. Ya. Potongan yang keempat daripada zalikum sampai habis. Ya. Maka ini potongan yang keempat. Bermakna total ayat kita semua ada berapa tuan? Ada 4 potongan yang sempurna. 4 jumlah ataupun ada 4 waqaf tab. Ya. Maka tuan-tuan boleh baca ayat kita dengan 4 kali berhenti. Macam mana? Wa Ibrahim idh qala liqaumih. Dan tarik nafas. U'budullah wattaquh. Nampak? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuan-tuan boleh baca dengan tenang. 4 kali berhenti. Habis tu ustaz, boleh tak saya tak nak baca dengan 4 potongan? Saya nak baca dengan 3 potongan. Macam mana? Wa Ibrahim idh qala liqaumih u'budullaha wattaquh. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Boleh, tak ada masalah. Ya, ini dari segi bacaan. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, nak baca semua, nak baca satu ayat, satu nafas, boleh ke? Kalau boleh, sila. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi abudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau boleh, silakan. Ustaz, nafas saya pendek, tak panjang. Potongan yang keempat ni potongan yang keempat ni dia panjang. Kan? Nafas saya tak sampai tu. Contoh, Zalikum khairul lakum in kuntum. Sampai kuntum. Satu lagi tu. Kan? Tapi nafas dia pendek. Nak buat macam mana kan? Boleh ke wakaf? Boleh. Ya? Wakaf lah dekat mana-mana yang tuan-tuan nak. Cuma nak sambung tu kena pastikan. Sama ada boleh terus sambung ataupun kena ulang. Kalau tadi wakaf dekat kuntum, boleh ke terus sambung? Tak boleh. Kena ulang balik. In kuntum ta'lamun. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ya? Jelas ke tak jelas? Boleh? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Aywah. Allahu yuftah alaikum. Mumtaz. Mumtaz. Terbaik tuan. Yang terakhir. Kita nak bahaskan ayat kita. Ya, kita nak bahaskan ayat kita pada pagi ni tuan. Ya, ayat kita. Potongan yang kita nak bahaskan daripada Ibrahim sampai liqaumihi saja. Yang lain tak payah. Okey? Saya nak tanya tuan. Ini potongan yang pertama. Maknanya ni jumlah kita yang pertama kan dalam ayat kita hari ni. Dia ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Tulis dekat ruangan komen. Jumlah kita ni tuan, ni jumlah ni wa Ibrahim sampailah liqaumihi ni, dia jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ismiyah ke fi'liyah? Ismiyah ke fi'liyah? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tengok baik-baik tuan. Ya, tengok baik-baik. Ismiyah ke fi'liyah? Ismiyah ke fi'liyah? Ismiyah mula dengan isim. Fi'liyah mula dengan fi'il. Aywa. Mumtaz. 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 Cemerlang. Terbaik. Tuan-tuan kata dia adalah jumlah ismiyah.
Ya, tuan kata dia adalah jumlah ismiyah. Kita semak dulu tuan. Kita semak dulu. Betul ke tak betul? Tengok kalimah yang pertama kita ada kalimah wa. Ya, kita ada kalimah wa. Wa ni terjemahannya ialah dan. Dia kalimah isim ke fi'il ke haraf? Saya rasa confirm tuan-tuan akan kata dia adalah kalimah haraf. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, waw ni dia haraf apa? Dia haraf apa? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan-tuan. Tulis tuan-tuan. Waw tu kalau saya tanya isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan confirm kata haraf sebab tuan-tuan dah pandai. Saya nak tanya dia haraf apa, yang tu je. Aywa, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ya, dia adalah haraf ataf. Maka kita dah belajar, kalau jumpa kalimah haraf, apa nak kena buat? Abaikan, jangan layan. Seterusnya, tengok kalimah selepas haraf. Kita ada kalimah Ibrahimah. Ibrahimah apa? Ibrahim lah, Nabi Ibrahim. Isim ke fi'il ke haraf? Ibrahimah ni. Nih, Ibrahim ni tuan. Isim ke fi'il ke haraf? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan. Tulis tuan. Ibrahim. Ya. Isim ke fi'il ke haraf? Aywa. Terbaik sungguh ni. Ya. Pandai semua tuan. Dah boleh mengajar dah ni. Ya. Maka Ibrahimah ini dia adalah kalimah isim. Ya, selepas haraf kita ada kalimah isim, maka betul lah jumlah kita hari ni jumlah ismiyah. Soalan saya, apa nak kena buat tuan-tuan setiap kali jumpa jumlah ismiyah? Setiap kali jumpa jumlah ismiyah ni apa yang kita nak kena buat? Tulis lagi dekat ruangan komen. Tulis tuan-tuan dekat ruangan komen. Ni apa nak kena buat ni jumpa jumlah ismiyah. Kan? Dia ada kerja yang kita nak kena cari tuan. Apa nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Apa kerja kita tuan? Apa kerja kita tuan? Apa nak kena buat tuan? Setiap kali jumpa jumlah ismiyah. Banyak kali ulang dah tu. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, Allahu yuftah alaikum. Terbaik tuan. Setiap kali kita jumpa jumlah ismiyah, cari dua perkara. Yang pertama, cari subjek sampai jumpa. Yang kedua, cari predikat sampai jumpa tuan-tuan. Boleh? Cari subjek, cari predikat. Maka tuan-tuan, ayat kita ni, mana subjek kita? Subjek ni apa? Subjek ni yang kita nak ceritakan. Predikat, dia memberitahu kita ada apa dengan subjek. Sekarang ni, mana subjek kita tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Siapa subjek kita tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Kan? Kena carilah. Kena carilah subjek sampai jumpa. Mana subjek kita? Siapa subjek kita tuan? Kita nak cerita pasal siapa ni? Ya? Tulis. Tulis tuan-tuan. Tulis tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Mana subjek kita? Ya? Baru seorang jawab ni. Yang lain. Mana yang lain? Ainal akharun? Aywa. Jawapan kita ni. Nabi Ibrahim alaihissalam ni lah subjek kita tuan-tuan. Ya? Nabi Ibrahim inilah subjek kita. Baik, sekarang tengok saya. Kita dah belajar subjek wajib baca baris depan, predikat wajib baca baris depan. Tuan-tuan tengok pada Ibrahim ini tuan-tuan. Tuan-tuan kata dia subjek. Tetapi hari ini Ibrahim dibaca dengan baris atas. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan? Ni terakhir ni. Ni yang terakhir. Kita belajar. Tadi baru saya sebut kan. Subjek wajib baca baris depan. Predikat baris depan. Ibrahim ni tuan-tuan kata predikat. Betul lah.
Tapi kenapa tak dibaca bahagian depan? Kenapa dibaca bahagian atas? Saya dah agak dah jawapan ni mesti keluar punya. Ya? Semua kata kerana dia kalimah kebal. Yang jawab mabni kebal ni jawapan dia adalah bedal. Salah. Baru tadi cerita tuan-tuan. Ya? Dah baru tadi kita ulang kaji. Kebal ni 3 je. Sama ada haraf, sama ada dhamir, sama ada isim yang berfungsi. Ibrahim tu haraf ke? Ibrahim itu dhamir ke? Ibrahim ini isim yang berfungsi ke? Baik, tengok saya tuan. Sebab tu saya kata bila kita jumpa subjek tidak dibaca dengan baris depan, waktu itu cari punca dia. Kenapa Ibrahim dibaca dengan baris atas? Tengok saya tuan. Tengok saya tuan. Ya? Kenapa Ibrahim dibaca dengan baris atas? Kerana waw ni punya kerja. Dia haraf apa? Haraf ataf. Betul? Fungsi dia selain menyambung cerita, ya, dia juga menyamakan baris. Baik, Ibrahimah ni, dia disamakan baris dengan kalimah yang mana? Tengok saya. Tengok pada skrin tuan-tuan. Ibrahimah ni tuan, dia disamakan baris dengan kalimah yang mana? Jawapannya dia disamakan baris dengan kalimah Nuhan. Boleh? Nuhan. Jadi Ibrahimah ni, ya, barisnya, ya, dia disamakan dengan baris dalam kalimah Nuhan. Ayat kita tuan, ya, ayat ini sepatutnya kata ulama, ya, dibaca dengan walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima. Nampak tak? Sepatutnya dibaca macam tu. Tapi kata ulama, kalaulah Allah gunakan walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima, maka waktu itu automatik kita tak akan tahu cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ya? Jadi Ibrahimah ni dia disamakan dengan baris kalimah Nuhan. Ya? Cuma Allah sebut nama Nuh, Allah ceritakan dulu kisah Nabi Nuh. Kemudian barulah Allah sambung kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaulah Allah letak walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima, nescaya tuan-tuan kita tak akan tahu kisah Nabi Nuh. Ya? Boleh? Aywa. Ahsantu. Samalah juga tuan-tuan macam ni. Mana tunjuk ni? Ni dia. Walutan. Walutan ni pun barisnya dia disamakan dengan baris Ibrahimah. Siapa punya kerja? Waw punya kerja. Haraf ataf punya kerja tuan. Boleh? Baik, tengok saya tuan. Ya. Saya jelaskan lagi. Ya. Saya jelaskan lagi pada tuan-tuan. Contoh tuan. Ya, dalam cerita ni, contoh saya bagi tahu tuan-tuan. Ali dia sedang makan nasi. Okay. Abu sedang minum air. Maka kalaulah saya cerita, kan, Ali dan Abu sedang minum air. Tuan-tuan tahu tak yang Ali tengah makan nasi? Kan, dia dua cerita ni. Cerita Ali ni tengah makan nasi. Abu tengah minum air. Kalau saya gunakan Ali dan Abu sedang minum air, tuan-tuan tahu tak Ali tu tengah makan nasi sebenarnya? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Ini saya jelaskan lagi kepada tuan-tuan. Kenapa Allah buat macam tu? Kenapa Allah ceritakan dalam ayat kita ni bentuk macam tu? Sebut Nabi Nuh, cerita pasal Nabi Nuh dulu, kemudian baru masuk Nabi Ibrahim. Sekarang ni saya bagi tuan dua. Satu situasi, Ali tengah makan nasi, Abu tengah minum air. Maka saya pun cerita pada tuan-tuan, Ali dan Abu sedang minum air. Tuan-tuan tahu tak agak-agak yang Ali tengah makan nasi? Ya, jawapannya tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Maka saya kena cerita macam mana? Ali sedang makan nasi dan Abu sedang minum air. Barulah tuan-tuan akan tahu cerita Ali dengan cerita Nabi, cerita Abu. Siapa yang jelas, faham semuanya?
tulis dekat ruangan komen Alhamdulillah. Ya. Tulis dekat ruangan komen Alhamdulillah. Macam itulah ceritanya tuan-tuan. Ya. Itulah Allah sebut Nabi Nuh, Allah cerita Nabi Nuh dulu. Sambungan Ibrahim lepas habis kisah Nabi Nuh, baru Allah cerita kisah Nabi Ibrahim. Habis kisah Nabi Ibrahim, cerita Nabi Lut pula. Lepas tu saya kata, ayat kita ni Allah tengah ceritakan kisah para Nabi. Bukan Nabi Nuh saja, tapi ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Aywa, ahsantum. Ya, jadi tuan sampailah sini saja dulu kelas kita untuk sesi pagi. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan masa saya pun terlebih 5 minit. Mohon dihalalkan tuan-tuan. Ya, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا